Okey, kita boleh start sekarang lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita ada 42 orang. So, okey lah. Cukup dah ni. Okey, selamat datang semua. Okey, kita yang ni Google Meet kejap je. Bukan lama pun, cikgu cuma nak jelaskan sebab kalau sekadar bagi slide, dia nanti korang kurang faham. Ini ada cerita benda yang kita nak kena buat. Okey, so untuk hari ni kita akan belajar pasal capacity aerobik. Okey, capacity aerobik sama je macam apa yang kita dah belajar daripada form 1, form 2. Okey, cuma yang ni kita ada tambahan sikit lah. Okey, so untuk capacity aerobik, okey, objektif pembelajaran kita yang pertama sekali adalah kita nak boleh kira kadar nadi maksimum sendiri. Okey, and then kita nak boleh jelaskan julat 65% hingga 85% kadar nadi maksimum sebagai kadar nadi latihan. Maksudnya macam mana kita nak tetapkan kadar nadi latihan kita untuk pastikan kita punya latihan tu sebenarnya mencukupi untuk tahap kecergasan kita. Okay, and then yang seterusnya kita nak rancang pelan kecergasan fizikal kapasiti aerobik sendiri dalam masa 1 minggu. Dan last sekali adalah kita akan buat aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik mengikut julat 65 hingga 85% kadar nadi maksimum kita. Okay, aktiviti kapasiti aerobik ni, aktivitinya cikgu akan bagi. Okay, so untuk aktiviti tu korang kena buat aktiviti yang cikgu bagi tu lah, dan akan jawab lepas buat aktiviti tu baru kita akan isi dalam Google Form. Okay, so kadar nadi maksimum, dia punya formula dia adalah 220 tolak dengan umur. Mana dapat 220 ni? Ini adalah kajian daripada saintis lah. So kita follow je terus, senang, tak payah nak fikir susah. And then 220 tolak umur. So sekarang umur berapa? 15 je. Alright, 15. So 220 tolak 15 akan dapat 205. Alright, good. 205. So 205 adalah, kalau ikut dia punya teorinya adalah 205 tu adalah kadar nadi maksimum yang orang boleh dapat waktu melakukan aktiviti. Maksudnya kalau buat aktiviti sekuat macam mana pun, maksimum nadi boleh sampai adalah 205. Tapi sebenarnya bukan absolute lah, bukanlah bermakna 205 tu sahaja confirm. Tak. Ada case yang akan jadi lebih sikit, lebih satu atau dua, tapi ranging dia adalah dalam 205 tu lah. Okay. So ranging dalam 205 tu maksimumnya. Kebiasaannya bila kita buat aktiviti pada kadar dari maksimum tu, kita tak akan dapat sustain dalam jangka masa lama lah. Mungkin dalam setengah minit itu maksimum pun. Sebab in the end, kalau macam contoh kita semua pernah lari 100 meter kan, waktu Sukantara. So biasanya lepas 100 meter kita flat, kita habis energi. Macam tu juga bila kita buat aktiviti menggunakan kadar maksimum kita. Okay, so untuk kapasiti aerobik, untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kita akan gunakan kita panggil sebagai kadar nadi latihan lah. Maksudnya sepanjang kita buat aktiviti tersebut, aktiviti yang kita tetapkan tu, contoh jogging ke, ataupun kita naik basikal ke, kita berenang ke, julat yang kita nak kita punya kadar nadi tu sepanjang kita buat aktiviti tu adalah dalam lingkungan 65 hingga 85% daripada kadar nadi maksimum kita. Okay, so 65% daripada kadar nadi maksimum, 65% daripada 205, berapa? Lebih kurang 180. Lebih kurang 180 Okay, so 85% daripada 205, cuba kira. Okay,
Okay, cuba kira dulu. Okay, 65% daripada 205. Berapa? Boleh tulis dekat dalam chat. Tak bawa. Okay, good. So, ranging 17475 lah. Okay, kita bundakan 174.25 kita bundakan boleh jadi 174 ataupun 175. Okay, untuk 85% berapa? Okay, sorry. 175 ni yang 85%. So, yang 65%? Okay, good. 65% 133.25 ataupun kita bundakan lebih kurang 134 ataupun 133 lah. Okay, so sepanjang kita buat aktiviti tu, maksudnya sepanjang kita buat jogging kan. So first kita akan warm up. Biasanya kita akan warm up sampai kita punya kadar nadi kita dalam ranging 65% tu lah. Okay, so mungkin lepas warm up kita check nadi kita mungkin dah around 120, 130. So itu dah range yang good, yang okay. And then sepanjang kita buat aktiviti, contoh kita buat jogging, kita ambil jogging lah mudah kita jogging. So bila kita habis jogging je, bila kita check nadi, seboleh-bolehnya nadi kita dalam lingkungan 133 sampailah 175 tu. So kalau dalam nadi kita tu lebih kurang dalam 160, 170 ataupun 140. So maksudnya kita buat aktiviti kita tu dalam kapasiti, dalam julat yang kita rancang tu lah. Maksudnya kita dah menggunakan kita punya sistem tenaga aerobik kita tu lah untuk sepanjang kita buat aktiviti tu. Okay, faham? Boleh? Ada yang tak jelas? Kalau tak jelas boleh terus tanya, senang. Cikgu boleh terus cikgu boleh terus jawab. Cikgu boleh terus jelaskan. Jelas Okay, so mudahnya mungkin ada yang ada jam, contoh jam yang ada boleh kira heart rate. Okay, contoh macam jam cikgu ni, jam ni dia boleh kira heart rate. Okay, so sepanjang kita buat aktiviti tu, cikgu boleh, macam cikgu sepanjang buat aktiviti tu cikgu boleh check lah cikgu punya heart rate cikgu sama terlebih ke atau terkurang ke. Kalau terkurang cikgu boleh tambah effort, kalau terlebih cikgu boleh kurangkan effort. Okay. Kalau macam contoh mana-mana yang majoriti kita tak ada, okay, tak ada jam tu sebab jam tu boleh tahan lah harga dia. Okay. So mana yang tak ada, yang mudahnya adalah kita buat aktiviti, and then kalau contohlah aktiviti kita dalam kita nak buat jogging setengah jam. Okay, dalam setengah jam, 9 minit kita berhenti, kita check dulu nadi kita. Kita ambil bila check nadi tak payah lama, 10 saat cukup. Yang ni bukannya nak buat ujian ke apa, kita cuma nak check kita dalam lingkungan yang betul ke tak. Okay, check dalam 10 saat, kita kira dalam 10 saat berapa nadi kita, and then darabkan dengan 6. Contoh, mungkin pada kita lari, lepas lari kita kira okay, nadi 10 saat tu dalam 13. So 13 darab 6, dapatlah berapa? 6, 78. Betul tak? So kalau kita dalam 10 saat tu kita kira dalam 13, so dapatlah 78. Which is rendah lah. Tapi which is bila kita buat aktiviti akan lebih lah sepatutnya. Okay, boleh untuk kita nak kira nadi sewaktu kita tengah buat aktiviti Okay, so apa yang kita target untuk kita buat aktiviti kita pada hari ini adalah kita nak target dalam julat 65 sampai 85% tu. Okay, so untuk korang bila buat aktiviti yang cikgu akan bagi sekejap lagi, target heart rate daripada 133 sampailah 175. Alright, okay. Okay, so yang seterusnya kita tengok aplikasi FITT. Okay, tahu kan FITT? Dah pernah dengar daripada Form 1 kan? So FITT ni ringkasan daripada frekuensi, intensity, time dan type. Okay, kita tengok pada bahagian kapasiti aerobik ni saja.
Okay, bagging capacity aerobik ni, okay, dicadangkan untuk kita buat frekuensi, kita buat dalam masa seminggu adalah 3 sampai ke 5 kali seminggu. Okay, and then intensity dia kita kira daripada kadar dynamic maksimum kita 65 sampai 85%. Apa yang kita kira tadi lah. So untuk korang adalah 133 sampai 175. Okay, masa untuk setiap sesi buat adalah lebih kurang 15 minit lah, minimum 15 minit lah. Okay, sebab kalau kita terlampau cepat, dia tak mendatangkan apa-apa hasil lah. Okay. Dan kalau terlebih lama, kita pula yang akan tunggu minat. Okay. So, kita target dalam 15 minit sampai ke 60 minit. Okay. Dalam seminggu, kita target dalam 150 minit pada intensiti rendah. Kalau intensiti sederhana, kita kurang lagi. Okay. Kalau tinggi, lebih kurang lagi. Okay. And then, jenis senaman yang melibatkan kumpulan otot besar lah. Dan senaman kita akan buat berulang-ulang kali. Okay. Dia berterusan. Contoh berlari, jalan, jogging, berbasikal, berenang, ataupun mungkin kita boleh buat circuit training, ataupun macam dalam, kalau tengok dalam buku teks dicadangkan adalah lita cardio. Macam-macam lah benda yang kita boleh buat. Okay, bukannya sekadar satu benda sahaja. Okay. So yang FITT ni kita yang rancang sendiri. Okay, berdasarkan kemampuan diri kita. Kalau kita tahu kita ni jenis, mungkin kita ni memang atlet sekolah, kita memang wakil sekolah. So, mungkin kita perlukan, kita rasa, kalau sekadar jogging je tak cukup. Kena tambah ada sprint, ada speed training, kena ada tambah interval training, itu terpulang. Okay, itu masing-masing punya ni. Okay. And then, okay, last sekali aktiviti yang anda akan lakukan lah. Okay, untuk, kalau ikut dalam buku teks kita kena buat lita cardio. Tapi nak buat lita cardio ni, untuk buat kat rumah ni dia tak macam tak logik lah, agak susah nak buat sebab kita nak kena set up apa semua. Kalau kat sekolah cikgu boleh buat lita ni tak ada masalah, tapi bila dekat rumah cikgu nak korang buat aktiviti yang mudah untuk korang buat lah. Okay. Dan cikgu cadangkan adalah HIIT. Okay. Mungkin banyak pernah dengar HIIT ni. Okay. High Intensity Interval Training. Okay. Yang cikgu buat ni adalah kita akan buat dalam masa 15 minit. Cikgu akan bagi video dia. YouTube lah, mudah. Tak perlu nak download apa semua. Nanti habis data lah. Okay. So, kita akan, cikgu akan bagi link video YouTube. Follow je buat benda tu. Dan sepanjang follow tu, and then bila habis buat, okay, kita akan buat macam ni. Follow, buat, ikut video ni, dia akan ada dua set. Okay. Habis set yang pertama, ambil, cara kita nak buat adalah, habis set pertama, ambil heart rate, okay, tengok berapa. Okay, and then lepas dapat heart rate yang pertama, and then kita teruskan dengan sesi yang set yang kedua. Habis set yang kedua, ambil heart rate lagi. Kita tengok heart rate, dua-dua tu heart rate. Sama ada capai julat atau tak capai julat. Okay, tak capai julat bukan makna gagal, tak. Okay, kita nak tengok kenapa. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan Google Form, cikgu akan terangkan dalam Google Form tu. Okay, boleh? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas, Jelas. Alright, okay, good. Okay, so untuk PowerPoint ni dah settle lah sebenarnya. Cikgu stop PowerPoint ni, cikgu akan tunjukkan video yang kita nak buat. Cikgu tunjuk sekitar lalu lah video tu, tak perlu nak tengok sampai habis sebab nanti korang akan buat. Dan cikgu akan tunjukkan Google Form, cikgu akan terangkan pada Google Form. Okay? Okay, so, nampak kan ni, video ni? Nampak. Alright, okay. So dalam video ni dia ada dua version. Kalau perasan ada lelaki dan perempuan kan. Okay, untuk yang lelaki adalah yang more macam advance sikit. Yang perempuan dia more easy, dia lebih easy, lebih mudah. Okay, so bila follow, kalau tak mampu, follow yang perempuan tu punya. Okay, dan cikgu nak ingatkan bila buat aktiviti ni, buat ikut pace masing-masing. Jangan buat terlampau, jangan rasa macam nak kena laju ni, tak perlu. Kalau tak mampu, kalau rasa macam penat sangat, macam cungap sangat, then boleh berehat kejap. Okay. Kalau ikut dia punya ni, kita akan buat dalam 20 minit.
15 minit. Okay, dalam setiap lakuan tu ada 20 saat setiap lakuan. Okay, sekejap lagi kita akan tengok video tu senang. And then kalau rasa tak mencabar, then follow yang lelaki punya lakuan. Kalau rasa macam terlalu mencabar, boleh follow yang perempuan punya lakuan. Okay, kita tengok sikit lah video ni. What's up YouTube? Welcome back to our channel, Juice and Toya. Welcome back to another video. So today we're going to take you through a full body cardio workout. Yep. So you don't need any equipment for this workout, but you will need a towel just because we're going to sweat. You will need a water bottle and a soft surface like a yoga mat. Yes, so we're going to do 2 separate groups of 5 exercises. All right, we're going to do each exercise for 20 seconds. No rest in between, but we are going to do each group for 3 total sets. So we'll make sure to give you 30-second rest in between each set. Yep. All right, and we're also going to finish the workout with a little ab burner at the end. Yep. All right. So if you want to push yourself or you're a little more advanced, you'll want to follow me. Yes, and if you need the regress version of some of those exercises or you're beginner, have some limitations, you can follow me for the modified version. Exactly. All right. So if you need a little warm up before you Yes. get started, be Do sure to that stretch. now. Otherwise, let's get into it. Let's do it. All right, guys, we're going to get started in about 20 seconds. So I will show on the screen what will be the next exercise as we go. Yep, our first exercise is going to be a high knee. So remember, if you're watching me, I will be providing the modification. All right, so getting started with the high knee in 5 seconds. Go. All right, so if you're following me, we're still doing high knees, just marching a little slower, trying to drive our knee up as high as we can. Yep. His arm. All right, next exercise, we're going to go into a skip, 2, 1. Let's go bounce. All right, so if you're following me, very similar to a high knee, just adding a bounce at the bottom. Yep. Try to still drive that knee up as high as you can. Yep. All right, next exercise, we're going to do a squat to jack. 3, 2, 1. All right, if you're following me, we're taking the squat out. If you're having a little trouble with the coordination, you can also follow me and just do the jumping down. Okay, so boleh ni lah boleh nampak apa video ni style macam mana Okay Okey cikgu. Okay so simple, yang penting buat benda ni first, sebelum buat warm up dulu. Okay, stretching dulu sikit apa semua, bagi badan rasa loose sikit apa semua, and then baru kita start buat Okay, dan kalau tak mampu, jangan paksa diri. Jangan cikgu tak nak dengar dia berkolaps lah apa semua, tak nak. Okay, kalau rasa boleh buat, then buatlah. Okay, kalau rasa mampu buat yang advance-nya, boleh follow yang lelaki. Kalau rasa perlukan kurang sikit, then follow yang perempuan. Okay, tak ada masalah. Sebab in the end ni bergantung kepada kecergasan diri sendiri. Kita pun dah lama duduk rumah kan. Kalau kat sekolah, at least petang-petang boleh main jogging ke, main sukan dengan kawan-kawan. Tapi bila duduk kat rumah ni, duduk diam je macam tu lah. Okay, so buat. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah, ni buat petang, jangan buat sekarang. Panas. Okay, buat petang ni, waktu petang. And then, barulah kita akan isi Google Form ni. Boleh nampak Google Form ni tu? Boleh ke? Alright. Boleh. Okay, so Google Form ni cikgu dah setkan, boleh isi menggunakan mana-mana email. Tak kisah email MOE ke ataupun email personal, boleh. Tapi cikgu prefer MOE lah. Okay, boleh isi guna apa-apa email, dan boleh edit balik. Sepatutnya boleh edit balik. Cikgu tak sure, sebab cikgu tak pernah edit balik form. Tapi kalau ikut ni boleh edit balik. Okay, mungkin boleh masuk pakai link yang sama kot. Okay, so first, kita ada 4 section dalam Google Form ni. Okay, yang pertama adalah butiran peribadi lah. Simple lah, nama dengan kelas. Okay, nama dengan kelas. And then section yang kedua adalah soalan mengenai kadar nadi maksimum tadi, apa yang cikgu dah ajar tadi. Okay, simple je, benda pun korang semua dah jawab. Berapa KNM korang, berapa 65%, 85% semua korang dah jawab, tak ada masalah. Okay, and then yang ketiga adalah buat aktiviti. So buat aktiviti ni adalah buat aktiviti tadi.
Okay, kalau ikut ini soalan pertama cikgu adalah berapa nadi yang capai lepas lakukan aktiviti. Maksudnya lepas habis dia 15 minit korang buat tu, check nadi. Berapa nadi korang? Itu jawapan, simple. And then kita tengok nadi kita ni capai ke tak julat yang kita rancang. Okay, so pilihlah mana satu. Tak ada jawapan salah. Okay, and then korang kena jelaskan. Okay, kalau tak capai, apa benda yang korang boleh ubah pada aktiviti korang untuk capai. Okay, kalau terlebih, contohnya mungkin kita punya limit tadi 175 kan, mungkin sampai 180. Bila habis aktiviti kita check 180. Okay, kalau melebihi julat, apa yang kita nak kena buat? Kalau capai dan jawab lah. Kalau contoh dah capai dalam julat, dan jawab tak perlu ubah apa-apa sebab dah capai julat. Dah capai kadar nadi latihan yang kita tetapkan. Okay, jelas yang sini jawapan ni nak jawab macam mana? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Alright. Jelas cikgu. Okay, so yang last sekali adalah merancang aktiviti sendiri. Maksudnya ni aktiviti korang sendiri. Okay, so yang ni yang cikgu nak korang buat adalah dalam masa 1 minggu, okay, tuliskan rancangan secara ringkas dalam 1 minggu. Okay, tak semestinya kena buat aktiviti lain dan tak semestinya kena buat aktiviti yang sama. Contoh yang cikgu yang kita buat ni adalah HIIT. Okay, HIIT. High intensity. Okay, so kat sini cikgu dah letakkan 5 hari. Okay, 7 hari. Isnin sampai hari Ahad. So boleh pilih hari-hari mana yang korang nak letak. Maksud, dalam cikgu punya cadangan adalah at least buat 3 kali seminggu lah minimum. Okay, ni rancang sendiri So contoh yang cikgu nak buat, okay, hari Isnin cikgu nak workout. So Isnin cikgu nak buat jogging. So tulis lah Isnin jogging. And then Selasa, cikgu okay, Selasa rest lah. Okay, tulislah kat sini rehat. So Rabu contoh nak jogging lagi. So letak Rabu jogging. Hari Khamis nak rehat juga. Okay lah, letaklah rehat. Hari Jumaat nak letak rehat juga. Okay, letaklah rehat. Contoh Sabtu, okay, Sabtu ni panjang nak buat aktiviti yang advance sikit. So nak buat HIIT, high interval tu. So letaklah HIIT tu. And then hari Ahad buat Ahad nak rehat. Okay, rehat. Okay, and then kalau boleh, bukan kalau boleh, cikgu nak korang tulis contoh Isnin jogging kan. Tulis okay, jogging 30 minit. Tulis macam tu. Simple je, jogging 30 minit. So cikgu tahu okay, aktiviti adalah jogging. And then masa yang korang buat adalah 30 minit. Contoh macam hari Sabtu ni buat HIIT kan. Okay, HIIT 20 minit. So letak HIIT 20 minit. So cikgu nampak lah. Okay. So untuk isi Google Form, jelas? Jelas cikgu. Jelas okay, tak ada masalah Jelas cikgu. Okay. So nanti cikgu akan masukkan link untuk Google Form, link untuk workout ni dan link untuk jadual kecergasan yang cikgu masukkan dalam PowerPoint tadi. Okay, cikgu akan masukkan PowerPoint cikgu juga dalam group. Okay. So, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada ke? Tak ada cikgu. Tak ada So semua jelas Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan tamatkan kita punya Google Meet ni. And then kalau ada apa-apa soalan, contohlah dah buat malam ke apa semua kan, dah buat, tiba baru terfikir nak tanya soalan ni, boleh tanya terus dalam grup. Okay, tanya dalam grup biar semua orang nampak, mungkin diorang pun tak terfikir juga masalah tu. Dan cikgu akan jawab. Okay, jangan risau dengan cikgu, tak ada soalan yang bodoh. Maksudnya semua soalan cikgu akan layan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kat sini. Okay, cikgu akan cuba upload video Google Meet kita ni dalam YouTube, dan cikgu kalau dah boleh upload, cikgu akan masukkan dalam grup lah. So kalau korang ada benda tak jelas, korang boleh rujuk balik video kita punya Google Meet ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja Google Meet kita hari ni. Kita sambung dalam Telegram. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wassalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.